Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar. Anda kah? Makan tak buat. Banyak ni. Dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الراشدين وألحقنا بالصالحين وأمتنا مسلمين وأدخلنا الجنة دار النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ikhwan, akhwat, kaum majlis Tafaqquh Fid Din, pendengar, penonton, muslimin muslimat yang saya hormati sekalian, alhamdulillah kita banyak bersyukur pada Allah dan kita diharapkan semoga gunakan masa-masa dan umur yang Allah SWT bagi kepada kita ini sebagai satu modal untuk kita menambahkan amal ibadah kita dan untuk sama-sama kita boleh tupai pada hari akhirat nanti, insyaAllah. Nah, yang pergi itu gidah banyak dah. Boleh jadi ada di kalangan majlis pokok kita ni. Sebelum pada ni tu ada duduk sekali dengan kita, tapi panggil dengan keadaan elon macam-macam dah. Ada hak pergi dengan biasa dan ada pergi dengan penyakit baru COVID apa semua macam-macam. Nah, faminhum man qadha nahbahu. Sebahagiannya yang telah pergi, wa minhum man yantazir. Ada sebahagian yang lain pun untuk masih tunggu gila-gila. Siapa masa pergi. Kita ni lagu tu. Nah, tu dia. Dan insyaAllah semoga Allah SWT beri rahmat, ampun kepada mereka yang telah meninggal dunia, terutamanya daripada orang-orang yang menjadi mangsa COVID, yang kita harapkan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mendudukkan dia sebagai, menempatkan dia kedudukan para syahid. Hadis sahih bagi mereka yang menimpa sakit dalam perut, sakit wabak, dan dia bersabar. Nah, dia bersabar dengan betul-betul sabar dan dia beriman dengan qada-qadar Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia, Allah beri ganjaran kepada dia tu mati syahid. Itu kita tahu sama. Dalam
hadis yang lain ulama ada menafsirkan kata walaupun dia sia penyakit tu, sia, lepas pada tu duk 4-5 tahun ataupun sebulan 2 bulan ataupun sampai masa dia mati, bukan dengan penyakit hak sana pun Allah Subhanahu Wa Taala beri ganjaran kepada dia syahid juga, mati syahid. Mati syahid, syahid akhirat lah, syahid akhirat. Cuma duduk di besarnya sabar tu, sabar tu besar. Sabar kita tahu dah kata sabar di atas ujian, di atas kesusahan. Satu, sabar nak buat ibadat, mai buat ibadat, satu jenis. Sabar kita nak tinggal maksiat, satu jenis. Ada 3 jenis kan. Hak tu sabar jenis tu. Tapi hak sabar kita nak sabar sungguh apabila musibah, apabila benda-benda yang susah yang datang mari pada kita ni, kita nak wang tu lagu mana. Kita nak wang tu lagu mana tu payah pula. Dia kata kena ada 3 syarat pula. Lagu mana 3 syarat ni? Mulut tak boleh berada, tak boleh nak berkecek, tak boleh nak mengepek, tak kena duk beroyak ke orang, benda hak tak ada duduk pedah sangat. Tu mulut kena jaga, tingkah laku pun kena jaga juga. Tingkah laku ni lagu mana? Masa muka, dengan rejai kaki, rejai tangan tu dia panggil tingkah laku, tak kecek. Kadang-kadang datuk tu dia tak ada kecek pun, tapi kok rejai kaki tak ada nak tidur-tidur. Tu dia tak sabar tu. Tu kelakuan kena tenang, mulut kena tenang, dan hati kena tenang. 3 perkara. Allah, siapa-siapa boleh jaga 3 ni, dia tu sabar. Dia tu sabar. Maksud tak si kecek, tak boleh kecek ni orang panggil melebel tu lah. Royak pada bomo, royak pada saing-saing, suruh duk orang kecek tu tak ada masalah. Tapi biasanya jenis melebel, meletih, biasanya kecek atau royak sakit semua tu dia bukan sabar lah tu. Jadi kita nak jaga apabila adanya satu-satu musibah, kita boleh jaga 3 ni. Jaga mulut, jaga perilaku, jaga hati, boleh sabar. Dah tu kata dia tu sabar. Sabiran muhtasiban. Sabiran muhtasiban. Jadi ganjarannya Allah SWT beri kepada orang yang bersifat lagu ni tu sebagai manazilas syuhada. Allahumma anzilna manazilas syuhada. Kita kena berdoa dah. Dan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia sebelum pada ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada malam ni juga saya ditugas suruh kecek apa dia keadaan hak dunia juga. Jadi terlalu luas. Cuma apa dia, kita cuba ingat peristiwa yang berlaku setelah daripada kematian ataupun kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah tahu dah ada 12 Rabiul Awal tak kita, hari Senin 12 Rabiul Awal tahun yang ke berapa? 10 Hijrah. 10 Hijrah. Jadi matinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun kan apa? Nabi Rasulullah duduk di Madinah 10 tahun. Tak itu kan? Tahun yang ke-10. Jadi ittifaq tu.
Nabi mati hari Isnin 12 Rabiul Awal tu ittifaq, ijma' tu hari Isnin. Cuma dia jadi orang, kalau kita baca buku sikit, hak duduk khilafnya hak beranak tu 12 hari Isnin 12 Rabiul Awal, hak tu khilaf. Belah bagi dia, tapi hak mati syarat 12 Rabiul Awal. Hari Isnin hak tu syarat mati. Apa berlaku setelah daripada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberi gambaran oleh seorang sahabatnya bernama Urwah bin Zubair, anak kepada Asma, anak saudara Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Urwah bin Zubair ni, dia kata suasana setelah daripada meninggalnya ataupun wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam pada masa ketika itu seperti anak-anak kambing yang bercerai-berai pada waktu malam yang sejuk dan hujan lebat, yang duduk dalam satu kawasan yang jauh daripada kampung-kampung orang. Allah, ni ya pandawi gambaran dah. Jadi kita pun boleh nampak lagu mana keadaan umat Islam setelah daripada matinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaan seperti mana yang telah digambarkan oleh Urwah bin Zubair ni radhiyallahu anhu, seperti anak kambing ceria duduk. Kita kalau anak kambing duduk kok jalan, kok tembok-tembok ni pun pasal itu dah. Ni duduk di tengah-tengah padang. Waktu gelap gelita, hujan lebat, sejuk pula, dia 2-3 ekor duduk nusuk. Allah, lagu mana tu nak ayat? Li faqdi nabiyihim sallallahu alaihi wasallam, kerana mereka panggil apa? Hilangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qillatihim, dan sedikitnya bilangan mereka, wa kathrati aduwihim, dan banyak ramainya musuh-musuh mereka. Musuh dok tunggu dah. Anjing serigala ni, rima-rima, singa-singa ni, Allah dok nanti tunggu mati pok tu ya. Tu dia. Habis hak tu kak terkang mai selalu. Tak ada siapa nak tolong dah. Muka duk tengah padang dalam gelap pula. Malam-malam dia mata dia mau cerah tengok. Tu. Bagaimana dia panggil anak-anak kambing itu akan terselamat. Supaya juga dengan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha juga dia ada sebut supaya juga kalimah. Setelah daripada Rasulullah meninggal dunia, wafat, maka mereka seolah-olah anak kambing yang duduk dalam keadaan gelap gelita di dalam malam, waktu malam yang hujan lebat, sejuk, di tengah-tengah kawasan yang berasingan. Apa dia, biardin masba'atin ataupun mun'azilatin, dengan makna mun'azilah. Mun'azilah mana? Terasing daripada kampung-kampung orang, duduk tengah padang. Lagu mana anak kambing 2-3 ekor tu akan terselamat. Ni dia panggil keadaan yang berlaku sungguh dah lepas pada Nabi Rasulullah SAW wafat. Satunya banyak orang-orang munafik, yang keduanya banyak pula orang-orang murtad. Allah, orang murtad juga tak tahu banyak mana lah, tapi dalam ahli sejarah dia ada tulis juga tu. Nabi wafat ni, Nabi mati ni,
Banyak pula orang-orang murtad. Siapa ke tak se bayar zakat kan? Siapa ke tak ada orang semaya jemaah kecuali beberapa bandar ya di Mekah, di Madinah, di Taif dan beberapa kabilah. Itu ada sebut dalam sejarah. Nak ayat atas sahabat ni hak lain-lain lagi, terutama orang masuk Islam dia kena dengan berita hak puak-puak munafik, puak-puak dia panggil se masa dulu hak duduk tiktam se sepengang kita ni. Nah, duk tengok masa dulu dia tak ada lah line, tak ada Facebook ni, tapi dia ada cara dia untuk nak sebar berita ni. Orang kata, oh Muhammad mati dah, tak ada apa dah, habis dah lah, kita tak ada kena bayar zakat ke apa dah, kita boleh semaya tapi tak kena bayar zakat apa dah. Kerana bayar zakat ni diberi kepada masa Rasulullah SAW hidup saja. Waktu berita lagu tu di celah-celah suasana kelai kabut lagu tu, bangkitnya seorang sahabat yang kita tahu, iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tuai kuruh, tuai haluh, lembut, tetapi dengan sikap dia pada masa tu dia panggil dengan Allah SWT beri ketetapan as-sabat, perasaan dalam hati dia ni beri. Dia panggil ilham kepada dia, perasaan siapakah dia terloncat kata-kata ayang kusu wa ana hayy. Maknanya ayang kusu hadzal din, adakah agama ini akan berkurang, wa ana hayy, sedangkan aku masih hidup. Ini kata-kata Abu Bakar As-Siddiq. Puak kita kalau tak boleh kelimah gapo pun kena ingat kelimah Abu Bakar Siddiq sebut ni, tak apa dah. Tiap-tiap orang ni kena bubuh dalam perasaan kita ayang kusu wa ana hayy, adakah agama ini akan berkurang sedangkan aku masih lagi hidup nyawa lagi ni. Allah Rabbi, kalau boleh bubuh pasal hak ni saja tu, dia lebih daripada gapo ni, dia lebih daripada vaksin, dia lebih daripada segala ubat gapo semangat ni. Tiap-tiap orang kena hidup hak ni, kena tanya, adakah agama ini akan berkurang di kampung aku, di tambun aku, di cawak aku, di mana-mana saja di tempat aku berada, sedangkan aku masih hidup lagi? Nak wilak ke agama ini berkurang? Agama tak berkurang dah, tapi jadi dia panggil lemah. Ayang kuswa, adakah lemah, adakah berkurang agama ini? Wa ana hayy. Tu dia tubik kelimah tu. Sebab apa? Sebab setelah daripada dia dilantik menjadi khalifah, mula-mula hak dia buat, dia nak pergi lawan siapa? Hak murtad kan? Hak tak sewi bayar zakat tu. Semua sahabat bakal tak nampak belakang. Puak ahli syura tak nampak khalifah tak boleh pergi. Nah, kita lemah ni. Nah, tak ada tenaga, kita tak ada. Hak kawan Usamah bin Zaid pun mungkin hantar lagi satu pasuk Kedah. Jadi hak puak kita tak ada di Madinah, nak pergi berlawan demo dengan hak puak murtad, demo nu gagah, demo nu. Hak ni Abu Bakar dia dengan tegas dia buat tubik. Nah, kata-kata yang kuat, yang ayang kusu wa ana hayy. Ikhwan yang saya hormati sekalian, setelah daripada agama ni berlalu, nah, beribu tahun maridah ni, saya fikirlah dalam keadaan lah ni pun nak jadi lagu tu juga. Suasana lah ni, daripada tempat daripada peringkat negara, daripada peringkat al-alamul islami, dunia Islam ni seolah-olah sekarang lah ni tak ada gembala, tak ada ketua, tak ada kenam hak nak jaga kambing ni, nak jaga kambing ni. Seolah-olahnya umat Islam ni ada ramai, ada banyak dah. Lah ni berapa dah, dekat dengan 2000 juta dah, tak ada apa lah situ. Nah, tetapi orang panggil kunapat,
hak lon itu seolah-olah mereka adalah sejenis apa dia, sekumpulan kambing yang duduk di tengah-tengah padang di waktu ribut, hujan lebat, sejuk pula, dan berada di tengah-tengah cengkaman musuh-musuh yang selalu duduk mengintai-ngintai untuk nak mengganyang, untuk nak orang panggil nak makan umat Islam lah ni. Itu lah ni keadaan lah ni kalau kita mikir mak. Nah, apatah lagi di orang panggil banyak perkara lah, penyakit-penyakit tu kita duduk tahu dah. Saya duduk ayat dah, kejahilannya kita tak ada al-wa'yu siyasi, tamai tan. Waktu penyakit besar tu orang kita tak ada nak pergi orang panggil apa, kan tenru, tak ada nak tenru dengan orang panggil apa, dengan perancangan-perancangan musuh. Tak ada. Gidak turut demo semua. Bawa turut demo sudah lah. Demo lakon sudah, demo lakon cop lah. Kita baru royak kata, baru boleh thot bot rian. Saya duk royak sak mudah tu. Kata kita ni pen ประชาชาติที่ถอดบทเรียนเมื่อละครจบแล้วnak buat apa boleh? Demo sudah. Iraq sudah dah. Syria sudah dah. Nah, Yaman sudah dah. Nah, belaka mari pada Afghanistan, Afghanistan lagi pula dah. Apa dia di Lebanon, habis-habis cerita demo copแล้ว kita baru tengok, baru khabar kata kita kena demo lakon cop lah. Tu dia panggil satu perpecahan kita di kalangan umat Islam masih lagi banyak. Pemimpin-pemimpin Islam sekarang learning tu, hak ada learning tu jadi seolah-olah jadi tok mandu demo. Tok mandu. Toke demo lain tak toke. Toke hak lain demo jadi tok mandu ya untuk nak mari prap, nak mari hapus orang Islam juga. Tu jadi pemimpin secara keseluruhan. Nah, ini sebagai rengkah lah malam ni apa dia nak royak kata secara umum. Cuma sya-Allah qadarullah di celah-celah orang panggil anak-anak kambing duduk cari bapak ni. Inilah nya timbul juga ni. Ada juga bapak hak peseng jenis bapak bako molek dan bako nak jaga benih-benih kambing ni, anak-anak kambing ni ada insya-Allah. Ni dia panggil perangai orang Islam, perangai agama Islam tu dia lagu tu. Kerana dia Islam ni agama hak Nabi Tuhan jamin kata berterusan sampai ke hari kiamat. Maka dia kena carilah usaha sebab-sebab hak nak boleh berterusan tuความยั่งยืนhak ศาสนานี้ต้องมีเหตุและก็มีเหตุผลมีปัจจัยที่จะทำให้ศาสนานี้นี่ยั่งยืนไปจนกระทั่งวันกิยามะห์dia kena ada. Nah, Allah Subhanahu wa taala bukan jamin kata Quran ataupun Islam ini berterusan sampai ke akhir kiamat saja dah. Setelah Allah beri jaminan lagu tu, maka Allah juga ada cedek perancangan-perancangan untuk nak menjaminkan kata Islam tu berterusan sampai hari kiamat. Kaedah ya lagu tu. Kita dengar ayat Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Balik terjemah, sesungguhnya kami menurunkan zikr Al-Quran ini dan kamilah akan menjaga Quran. Kami jaga. Kita dengar kata Tuhan jaga Quran. Tuhan jaga lagu mana? Allah jaga lagu mana? Dia wari sebab-sebab untuk nak jaga Quran. Sebab dia jamin dah kata dia nak jaga. Tu dia. Jadi di sinilah timbulnya pergolakan sekarang ni. Malam ni saya nak ringkas banyak sangat tu kerana duk jadi orang panggil gelegok weekly learning tu hak kita duk tahu sok mudah lah. Saya dua ni apa dia berlakunya di
di Turki. Turki sekarang dah ni hebat. Hebat ni hebat di sudut, di tuai dia pun hebat, bangkit tu orang panggil bangkit. Allah, negeri-negeri Arab kena tengok ke atas lah. Nah, negeri-negeri barat sendiri, Eropah sendiri tu kena tengok dia tu, tengok ke atas. Khabar-khabar ceguk naik besar. Tak tahu lagu mana. Nah, ni Turki. Sebab tu serenge dia tu mari hebat juga. Kerana bahasa dia orang nak naik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu duduk di Madinah tu 10 tahun tu, puak kita berasa berapa kali Rasulullah pergi dalam masa 10 tahun. Bukan dalam masa 10 tahun, 8 tahun. 8 tahun Fathu Makkah tahun ke-8. Buah habis tahun Fathu Makkah 8 tahun tu tak ada pergi lah. Tapi di celah-celah tu, tahun yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, Allah, sebulan 4 kali, sebulan 5 kali kelik mai pergi nak tak pedai rumah. Allah kata, kau dulu jangan gaduh buh pedai tu, jangan duduk taruh tu. Jangan buh dalam sarung lagi. Ada lagi buh lagi. Lagu tu Rasulullah mengepalai perang sendiri yang dikatakan ghazwah tu dekat-dekat dengan 30 kali, 27 kali. Dalam masa 8 tahun long handu. Jadi sedek kapal. Pi. Maknanya 14 lebih kurang setahun 3 kali. Setahun 3 kali maknanya 4 bulan dah lah. Tak dan awak apa. Hak tu hak perang besar, hak Nabi hantar ni 30-40 pula. Campur hak perang besar dengan perang kecil ni 60 kali lebih dalam masa 8 tahun. Maknanya berapa? Sebulan sekali kan. Sebab apa? Sebab bahasa dia hak orang duk nak naik ni, bahasa dia penentangan pun hebat. Mari. Demo siapa kau bersokong bersekutu perang Ahzab tu perang pelepak dah. Capur habis, gotong royong habis. Sedang orang panggil capme, pasan kamlang, puak-puak kafir semua dalam kepulauan Arab tu mari untuk nak membasmi, nak peracur Madinah pada masa tu. Perang Ahzab kan? Tahun yang berapa tu? Tahun yang keempat lebih kurang. Tahun yang keempat. Tu ya. Baru naik 4 tahun. Orang serai mari habis sutai kepulauan Arab mari nak serai. Nah, tu dia. Jadi serupa juga dengan apa yang berlaku di Turki. Hebat. Jadi saya biasa duduk ayat dah. Nah, daripada dulu lagi orang panggil apa? Dia mula naik 20 tahun ni lah. Nah, 20 tahun. Nah, setelah daripada parti ni naik 2003, dah ni 2021, tak sampai 20 tahun sangat. Tapi bila dia naik 2003 ni, Masya Allah, dia boleh orang panggil pelik, mukjizah iktisadiyah dia panggil. Satu benda pelik, pelat. Boleh naik ni. Kerana apa kita dah tahu kata dia ni dibelenggu selama dekat dengan beratus tahun. Duk kena ikat kaki, ikat tangan. Bukan katok saja dak. Katok, kerak kaki, kerak tangan, kha, lepas tu ikat pula. Nampak? Tu dia cuma mati ada. Selok 90 tahun dekat dengan 100 tahun. Tujuannya untuk nak mati lah, tapi tak jadi pasal itulah dia tak mati, tak ada apalah. Roleknya kalau kena katak, kena ikat lagi, tak apa. Pada hala seremuk, hala kerengga yang mati dah. Tak boleh nak gerak gapo dah. Tu Turki pada masa dalam sekitar abad hak dulu. Hancur semua.
Dan benda hak dia peracunnya, hak besar sekali ni ialah hancur keagamaan,ทำลายศาสนา, ทำลายอัตลักษณ์ของความเป็นมุสลิม jati diri sebagai orang Islam ni hancur sungguh-sungguh, hancur. Allah, siapa cloning pun, saya pergi mula-mula 2013, atau pergi 2014, 2016, 2019 baru ni 4-5 kali dah pergi. Jadi kita tahulah kata suasana Turki ni, Allahu Rabbi, tino jata lagi kecek biasa ya. Tepat orang Islam dekat-dekat dengan 100%, 99% orang Islam. Rakyat dia lebih banyak pada negeri Thai lagi. Rakyat dia 70 lebih, 70 juta, 80 juta. 95% orang Islam. Tapi kita tengok secara zahir tak tahu kata orang Islam. Siapa tengok tu dia boleh cabut. Hak ni hak celah-celah duk tanah Islam dah ni. Duk celah-celah tanah Islam dah. Kalaulah kita pergi sebelum pada ni 40 tahun, 50 tahun, tak tahu lagu mana. Tak, dah mau cabut sungguh. Saya duk ayat sama dah kan. Pakai piyah, pakai hijab, taruh janggut, semaya, gerbe, maya, apa dia zakat, pergi buat haji, baca Quran, kecek Arab. Oh, hak tu salah. Siapa kau kena cabut ke ayat tetong thon sancan. Bukan rakyat biasa, bukan salah biasa dak. Bukan prak pergi masuk dalam legok sai dua dak. Thon sancat. Nah, orang perempuan nama Marwah dan jadi duta di Malaysia. Pada tahun 1999 dia jadi wakil rakyat, lepas tu pakai hijab, dia pergi di parlimen, kena hambak di parlimen selalu dah. ทั้งประธานสภาทั้งนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีและก็สมาชิกในสภาทุกคนนี่ขับไล่หำมะสปองหำมะ kucing anjing gitu. Nauzubillah min zalik. Hamba. YouTube ada lagi, boleh tengok lagi kan. Lagu mana suasana hak Marwah tu duk kena hamba dalam parlimen. Kihnya gapo? Kih kerana Marwah ni adalah seorang perempuan jin คนแรกที่ใส่ฮิญาบเข้าไปในรัฐสภา Bila tu 1999 baru tak apa 30 tahun. Tu jadi sungguh. Temu kelimah Arab satu kelimah dalam rumah. Masuk guk dia hancur sungguh. Tak ada nak bagilah. Kalau nak ayat kata apa yang berlaku 40-50 tahun dulu jadi lagu mana, tak ada. Banyak sangat. Siapa kau kesal ni ada. Minum arak, duduk lelaki, perempuan, biasa ya. Kita ni, tempat kita ni, Allah, anak muda ni pun dia berasa malu lagi kerana dah ada lagi. Dah di Turki tak boleh nak pergi lari tu, dia panggil Siti Seripap Suantua. Jangan duk ganggu ni hak peribadi ni. Jangan mak pak tak boleh nak lari anak. Tak boleh. Ngaji agama dah ni lelaki perempuan dibenarkan duduk sewa sekali sebilik. Bangga apa jadi? Biasa tino jatuh kita jadi manusia biasa kan, bebas Siti Seripap kita ni. Apabila Erdogan nak mari cat Rabiab Hopak pada 2013 dulu, kita ingat tak? เกิดการประท้วงครั้งใหญ่ dalam Istanbul. Kerana apa? Di antaranya kerana Erdogan mari cat Rabiab Hopak, kata sikit lagi kena ada undang-undang tak boleh pergi duduk sewa. Nah, orang lelaki perempuan yang tidak ada orang panggil suami isteri tak boleh nak pergi sewa sekali. Gagal habis suti Istanbul tu. Bila tu 2013, tak sampai 10 tahun. Hak tu dia panggil
hancur sehancurnya. Tapi Masya Allah, dalam masa dekat-dekat dengan 20 tahun ni, demo hijau tak berhenti-henti demo ni. Hijau asuh tak hado. Odogan kata hak punah, belah punah lagi. Tak sadap hado, hak punah tu hak 40 50 lagi. Mai ke dajat lah. Jadi kita kena ambil hak ni, hak umur 5 tahun ni. Kita terawak hak ni pula. Dia duk buat hak tu lah ni 20 tahun dah. Apabila 20 tahun dah lah ni, budak hak dia duk buat 2003 dulu lah ni umur berapa? Umur 20 dah lah. Umur 21, umur 25 dah hak ni mari. Nah, lah ni tu budak orang Turki yang berhak untuk nak mengundiมีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ18ปีเนี่ยประมาณ 7-8 ล้านคน7 sampai 8 juta orang baru hak ni dia kata hak ni dia nak belah hak ni sebab tu berbagai-bagai apa dia aktiviti kerongkan masyarakat dia buat dia belah sungguh. Dalam masa tak sampai 20 tahun dia boleh buat masjid hampir 20,000 buah. Turki 20,000 buat masjid, bukan buat kedai dah. Sejik sutir-sutir ni bukan biasa. 20,000 buah masjid. Hak terbesar sekali di Istanbul. Masya-Allah saya degi baru ni di Shamlija. Bukit tinggi. Ngoperaman rataban tum banyak mana? 110 juta dolar. 110 ล้าน dolar. Dia buat tahun 2013, 2019 bang ni buka dah. Terbesar sekali. Orang teluhประมาณ 60,000 กว่าคน 60,000 orang. Masjid besar. Kita dah tahu 2019 baru ni, bulan puasa baru ni, gapo jadi? Hagia Sophia, Masjid Hagia Sophia, okey. Hak tu mimpi tak boleh jadi, mustahil kata nak boleh buat jadi masjid semula. Kerana apa? Kerana dia mau buat pipitapan. Apa dia? Museum. Buat museum, bukan museum hak negeri Turki, tapi museum hak radap log. Dia panggil apa? Alana, kau dia Moradok log. Hak dunia dah ada jaga tu. Moradok log. Nah, macam pipitapan cepat Turki. Tapi dengan wawasan demo, dengan berjala demo, apa boleh diukah habis segala undang-undang tu, atlas mula kata jadi masjid. Tahun berapa? 2019 bulan puasa. Dan Erdogan bersumpah, dia kata selepas ini Hagia Sophia akan tetap menjadi masjid sampai hari kiamat. Sumpah. Ambil wakaf hak Muhammad Sultan Muhammad Al-Fatih, orang hak buka Konstantinia tu, hak tulis saya hak Muhammad Sultan Muhammad Al-Fatih sendiri mai tulis, mai tepek gang di dinding apa dia di masjid, orang panggil Hagia Sophia. Kata ini masjid ini aku telah beli dengan harta aku sendiri dan aku akan wakaf untuk menjadi milik orang Islam. Tepek dinding. Itu cara dia lah. Itu masjid Hagia Sophia. Jadi itu adalah sebagai sanjalak tu, sebagai satu simbol, satu petanda, satu risalah. Kata selepas ini puak-puak sekular, puak-puak hak dok menetai Islam kalah dah ni. Lah ni aku serai mai masuk. Serai Hagia Sophia. Sebab tu dua masjid yang menjadi petanda kata umat Islam ni lemah ke kuat ke, dia duduk di dua masjid. Yang pertama Masjid Hagia Sophia, yang kedua Al-Masjidul Aqsa. Kalau nak boh yang ketiga lagi nya Masjid Cordoba di Spanyol. Apabila tiga-tiga masjid ini betul-betul menjadi masjid, maka itu celah kata umat Islam gagah, umat Islam kuat. Islam kuat.
Ada ni di Masjid Aqsa lah ada jadi. Kita tahu dah Masjid Aqsa diperintah oleh Yahudi sejak Aqsa tu. Kamakan, tok ime, tok khotib, tok bila gapo saja nak buat kena diizin terlebih dahulu oleh kerajaan Yahudi. Karena dia milik. Nah, dia Masjid Aqsa. Ya. Tu dia panggil hebat. Nah, dengan masjid Bauning sejak gapo sejak di Medan Taksim. Tu pun hebat juga. Medan Taksim ni tempat Caturak Taksim ni tempat orang panggil Puak Kristian gereja besar duduk situ. Dalam bumi, dalam Muang Luang Istanbul Khalifah ni nyogi buat gereja besar situ di Medan Taksim. Nah, dia bukan buat saja dak, lepas tu pergi buat tempat hak joli lang muasum loki. Tempat orang panggil puak-puak sopi ni banyak sekali, kan panan banyak sekali situ. Kalau kau dibakar kau yan mana tak tahulah situ. Jadi yan di Medan Taksim. Erdogan pada masa dia jadi Nayok Menteri Istanbul lagi. Belum pada ni 20 tahun. Dia pergi di situ, dia kata insya-Allah kami akan bina sebuah masjid sini. 20 tahun dulu. Orang pakak suka belaka. Dalam surat khabar duduk, bila nak jadi. Tiba-tiba baru ni, 3-4 bulan baru ni istihar pergi semaya di masjid di masjid Medan Taksim. Hak ni dia panggil kejayaan. Jaya di sudut tu dah, di sudut pelajarannya, universiti dia ni daripada dulu 70 buah. Lah ni 200 lebih dah. Dalam masa 20 tahun. Apa ni benda berlaku 20 dalam masa 20 tahun boleh buat 100 buah universiti lebih. 100 กว่า มหาวิทยาลัย ภายในไม่ถึง20 ปี macam-macam dia. Yang lebih pada tu dia boleh buat orang panggil gapo kerongkan usahakan gapo dia panggil usahakan ความมั่นคงของประเทศ ni hoksa. Turki boleh buat industri dia panggil kestabilan negara. Lagu mana? Alat senjata dia buat sendiri. Lah ni segala alat senjata di Turki lah ni yang dibuat oleh dalam negeri sebanyak dekat-dekat dengan 80%. Dan tak lama lagi dalam masa 2023 ni dia kata dia nak pakai senjata dia 100%. Bukan biasa dah tu. Pakak kejut belaka. Pergi di Karabakh bau ni di Azerbaijan, pergi di Iraq, pergi di Libya hak dia masuk tu, semua tu dia pakai alat senjata hak dia tu, pakai cengeng belaka. Dia panggil Krembin gapo? Krembin rifle kat drone. Allah, tuai tu mati bau ni. Tuai hak buat umur 80 lebih. Mati dah tapi dipusakai oleh anak dia 2 orang. Tak sampai umur 40 lagi. Anak dia ambil pusaka hak ni, lepas tu dia buat semula. Nah, tu dia. Alhamdulillah. Jadi orang panggil benda-benda lagu ni tu naik. Duit dia tu naik. Masa saya pergi pertama kali 2013 ni, satu dolar harga dia tak sampai 2 lira. 1.34 gitu. Khidmat. 1 lira dia ni 18 kop. Saya mula-mula pergi. Dekat dengan 10 tahun dulu. 18 kop. Tapi learning nyo jatuh sampai ke hari ni 1 lira dia tak sampai 3 kop. Tak sampai 3 kop. Bapa jadi lagu tu? Ada kau berlaku kau negeri yang pesat maju kok ni macam-macam di sudut segala sudut tu yang maju belaka, pelajarannya, pentadbirannya, kesihatan dia
hospital lebih daripada lima hadau lagi. Rong hadau. Hak ni berlaku. Orang payah bansun dia tu comel. Nah, tiba-tiba kangen lira jatuh. Apa? Sudah tentu adanya usaha-usaha untuk nak menjatuhkan Turki. Tu anak ni ada. Maju lagi ada raidah tinggi. Raidah ของประชาชนเนี่ย tinggi sekali. Tinggi. GDP dia apa GDP ni ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ tak tahu ada apa lah. Ada saya tulis dalam botความ Nah, เป็นหมื่นล้านดอลลาร์รายได้ของประเทศ hak semua ni GDP tinggi naik. Siapa ke dia ni belum pada ni 20 tahun harga duit Turki ni $1 apa kita biasa kata banyak mana 20 tahun dulu pun sama 1 lira 1 ดอลลาร์เท่ากับ1 ล้านลีราsejuta $1 ni sejuta lira murah lebih daripada duit Indonesia lagi rupiah 20 tahun dulu. Tapi daripada pentadbir dia mari itu dalam masa 10 tahun saja dia boleh angkat taraf ekonomi dia sama ti calok sun naik tonabat ni duit ni dalam duit ni sun tu dia boleh sapu neko hoktua bukan 1 ล้าน 1 tua boleh. Maknanya harga dulu $1 lah ni harga 1 lira sekuk misalnya sekuk dengan $1 kuk. $1 kuk tu boleh beli saka sekilo pun tak boleh beli $1 kuk pada masa dulu 20 tahun dulu. Tapi kenapa ni tu dia panggil adanya perancangan untuk nak menjatuhkan Turki. Sebab tu ikhwan wal akhwat yang saya hormati sekalian, kita kena tahu orang panggil perancangan ini, kita kena ikuti. Dan paling kurangnya malam ni kita boleh beritahu kata selain daripada kita berdoa ni, kita kena ambil lah pengajaran daripada Turki ni. Saya duduk wayak sok mudah kata kalau boleh oboto kan, kok kita nak boleh pilih oboto saya dua ni dah. Buatlah nayobai untuk tak ada kena duduk belajar di Turki lo ni. Tengok dalam YouTube gapo semua dah. Khijo nayok tesaban, nayok oboto hak Turki tu lagu mana buat dia lo ni. Duduk jadi makan, tolong jaga anak-anak hak umur 7 tahun 8 tahun ni mari semaya subuh. Jadi makan. Masjid apabila anak umur 10 tahun 7 tahun mari semaya sejak selama 40 hari tak berhenti beri hadiah hari rangwan hari yang ke-40 tu dia beri apa dia beri sika dia boleh sika sore tu cuba cadangkan ngop praman hak oboto sendiri ataupun nayok tesaban kau apa semua untuk nak jaga anak-anak kita lah ni. Kita dak buat gapo lah ni. Sebab kalau kita tak buat Allah 20 tahun lagi nama ni akan besar. Sebab tu ada orang banyak kata bapa mung tak ada katuk apa dia kedah-kedah aruk. Nah rongreng hak sopeni ni tak ada katuk. Dia kata aku tak sep cara hak aku tak ada buka. Aku tak ada buka dah tu. Masa tu masa aku mari tu benda tu ada dah. Tapi aku akan bela, akan tarbiyah, akan jaga ni hak budak masa aku ni. Nah, budak masa aku lagi kalau ada orang duduk minum arak lagi, siapa kau isap rokok, siapa kau hak ni adalah tanggungjawab aku. Aku nak jaga hak ni. Hak ni 40 50 nak buat lagu mana lagi. Sebab tu tiap-tiap minggu kalau kita ikut berita di Turki ni, situ tahfiz Quran, pembukaan piti, celom
apa dia tahfiz Quran 1000 orang 500 orang sekolah tu macam-macam penuh-penuh giduk berat hak ni. Lepas tu gi duduk orang panggil guna sungguh tenaga remaja cai kamlang sungguh lon yo umur 15 umur 18 witunkan seksa budak bijak bidak cidik saja mari panggil mari gi mengaji gapo dah terbang Turki lah ni ambil budak bijak lah ni tak ada di bawah dia Allah minta maaf dia suruh gi cari kok ni kerja kok wiswa gi cari kok wiswa belaka nak buat ni nak buat kata gebah nah โรงเรียน อาชีวะ dia พัฒนาสำคัญมากๆวิทยาลัยอาชีวะ itu boleh buat kata gebah boleh buat kapal terbang rai pulutan banyak yang ada di kawasan Turki. Ikhwan yang saya hormati sekalian, sebab tu kita nak buat lagu mana orang panggil dalam kawasan kita ni nak mengumarakkan ulama dan mengulamakan umarak. Buat lagu mana? Nak mengulamakan umarak. Wi pemimpin tu jadi ulama dan wi ulama menjadi pemimpin. Wi orang tulu. Kita nak buat lagu mana tu? Duduk di kita di antaranya nah kita kena ubah lagu mana, nayobai kita lagu mana, kerana masya-Allah orang panggil duduk di kita belakang peluang okak ke apa semua ni tepat 28 esok lusa ni duduk di kita belakang dah. Tempat kita duduk mikir lagu mana dengan budak-budak lah ni. Ayah tak tahu nak kecek lagu mana dah. Kita duduk mikir apa lah ni. Duduk mikir kata dalam kata tu halal ke haram. Dia tanya gitu. Halal ke haram. Ada setengah dia kata tak apa, wi rajin. Kerana buat jadi rajin, jadi samurai. Allah. Saya pun tanya dalam Facebook saya ni, kalaulah minum daun ketong tu buat jadi rajin, saya nak tahu natijah punของความขยันni. Pedah pergi ke mana ni? Orang kita lah ni remaja wairung ko sabak tua dah setengah kampung kata siapa bakal pi. Nah, kerana kata apa? Kerana nak rajin. Tak apa dia mau minum dia mau makan rajin. Nak tanya sekarang, rajin demo tu masyarakat Islam agama ni boleh faedah ke apa tu? Daripada rajin demo. Kalaulah orang panggil daun ketong, air ketong apa semua tu boleh jadi kesihatan, boleh jadi sihat, tak ada penyakit. Nak tanya juga daripada demo orang segar, hidup segar, gagah ke apa semua ni. Gagah demo ni Islam boleh tupai secara mana? Masyarakat boleh faedah ke apa itu daripada gagah dengan rajin demo ni. Dari demo dah buat alasan kot tu. Kok mana kita? Di mana kita sekarang ni? Nah, tu sebagai soalan pak kita. Dah kita ngaji sejarah mana ni? Bila kita ngaji sejarah, kita kena ambil buat menjadi satu thought buat rian. Nah, obrong pada kita jadi apa dia? Jadi pengajaran pada kita. Ikhwan yang saya hormati sekalian, itulah apa dia barangkali pada malam ini sebagai mukaddimah lah insya-Allah. Nah, sebagai mukaddimah dan kita bolehlah wairung-wairung tu boleh ikuti dalam Facebook saya duk bersama daripada saya duk tulis duk bercara Turki ni boleh dah dekat dengan 10 tahun daripada 2013 tu. Saya dulu saya tak kenal juga Turki. Saya ramai lah masa duk ngaji di Turki, tapi kita tak ada berasa nak bersaing, nak tanya khabar apa, tak tahu. Jadi setelah daripada kita pergi di sana tu menimbul kata lagu ni keadaan umat Islam di Turki, sejarah Turki ni kita kena belajar lagu ni. Baru mula belajar Turki ni 2013. Dan lepas pada tu boleh dikatakan setiap minggu, kalau bukan setiap hari pun kita dah ikuti semua berita-berita dan kita tahu perkembangan yang berlaku di
di Turki, insya-Allah sekadar yang Allah SWT bagi. Nah, itu saja untuk malam ni. Ada khabar apa? Nah, kita dah cukup sekadar tu. Dan insya-Allah semoga Allah SWT memanfaatkan kita dan Allah SWT membantu umat-umat Islam seluruh dunia. Kita kena berdoa, man arad Allahumma man aradana wa arada ummatal Islam wal muslimin bisu fa ashghilhu bi nafsihi. Ya Allah, sesiapa sahaja yang menghadapi kami, menghadapi kepada umat Islam, menghadapi apa? Menghadapi dengan kejahatan, maka biarlah dia itu pergi duduk serabut dengan diri dia. Fa ashghilhu bi nafsihi. Gunakanlah biar dia tu duduk bunwai dengan cara dia. Wa inna naj'aluka fi nuhurihim. Waj'al tadbirahum tadmiran alaihim. Jadikanlah segala perancangan mereka itu untuk nak memusnahkan mereka. Itu kita kena doa, dan semoga Allah SWT menjayakan kita semua. Waffaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.